Assalamualaikum dan selamat pagi. Pendidikan Kesihatan tahun 5 hari ini adalah berfokuskan kepada buku teks muka surat 98 dan juga 99. Okey, murid-murid, sila lihat buku teks muka surat 98. Mari kita baca dahulu perenggan yang di atas sekali. Tahu kandungan, terjamin kesihatan. Encik Said sering mengingatkan anak-anaknya, Lily dan Julia, agar membaca label pada bungkusan makanan sebelum membelinya. Kenapa Encik Said sering mengingatkan anak-anaknya tentang membaca label sebelum membeli? Okey, ini antara sebabnya, iaitu label pada bungkusan makanan memberikan maklumat tentang kandungan nutrien yang terdapat dalam produk makanan tersebut. Okey, pada pelajaran yang lepas kita telah belajar nutrien yang ada dalam makanan, antaranya adalah karbohidrat, protein, lemak, serat, mineral. Okey, kenapa perlu membaca? Sebab kita perlu tahu apa yang ada dalam makanan yang kita beli. Jadi apakah kebaikan dan kepentingan membaca label pada bungkusan makanan? Okey, murid-murid tengok ya yang cikgu highlightkan di situ. Okey, antara kebaikan dan kepentingan membaca label pada bungkusan makanan termasuklah mengetahui jenis nutrien yang terkandung dalam makanan tersebut, mengetahui kualiti makanan berdasarkan bahan atau ramuan yang digunakan, dan yang akhir sekali, menjamin kualiti makanan berdasarkan tarikh luput yang dinyatakan. Okey, kita rujuk pula buku muka surat 99. Ini adalah contoh label makanan pada sejenis ataupun pada sejenis makanan lah ya. Okey. Kalau murid tengok pada muka surat 99 itu, yang atas tu adalah nama sebenar makanan. Jadi oleh kerana ini adalah sejenis roti, maka dia tulislah di situ roti. Yang kedua adalah kandungan nutrien yang terdapat dalam makanan ya. Pada label makanan semestinya akan dipaparkan nutrien-nutrien yang ada dalam makanan tersebut. Okey. Yang ketiga adalah senarai ramuan dan pernyataan aditif. Okey, apa bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut, dan jika ianya mengandungi bahan pengawet, maka syarikat ataupun penilang perlu menyatakan pada label makanan tersebut. Kemudian ada arahan penyimpanan ya, bagaimana cara yang sesuai untuk kita simpan makanan tersebut agar terjamin kualitinya. Kemudian disertakan juga tarikh luput. Maksudnya makanan tersebut akan bertahan sehingga bila ya. Okey, kemudian piawaian kepada produk yang bersih, baik dan suci, atau lebih mudah kita sebut tanda halal lah. Jadi pada setiap produk makanan perlu dinyatakan sama ada produk tersebut bersih, baik dan suci bagi kegunaan orang-orang yang beragama Islam. Okey murid-murid, ini contoh beberapa jenis makanan, dan murid-murid perlu tahu bahawa setiap makanan, label makanannya adalah tidak sama. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, ini ya. Okey, pada muka surat, pada pandangan hadapan bagi makanan ini, dia tidak menerangkan kesemuanya pada satu bahagian. Okey, ini pada bahagian hadapan. Diletakkan tarikh luput makanan tersebut lah. Okey, ada dekat atas ni. Kemudian ini adalah nama makanan ni. Ya, jenama dia. Okey, kemudian ini adalah tanda halal atau piawaian kepada produk yang bersih, baik dan suci. Dia berada di hadapan. Okey, ini adalah kandungan kandungan bahan ya. Keseluruhannya makanan tersebut dibuat daripada apa. Okey, ini pula di satu bahagian lain. Dia tidak meletakkan kesemuanya dalam satu bahagian. Okey, ini adalah kandungan nutrien ya, diletakkan. Kemudian ini adalah syarikat pengeluar, dan ini adalah senarai ramuan atau bahan yang
diperlukan ketika menyediakan makanan tersebut. Jadi murid perlu tahu setiap makanan, label pemakanan tidak sama, ya, tidak semuanya diletakkan pada satu bahagian. Oleh itu kita mesti meneliti setiap label sebelum membeli. Okey, jadi pada minggu ini cikgu tak menyediakan sebarang latihan, tetapi cikgu mohon kepada murid-murid untuk menyediakan bahan bagi pembelajaran pada minggu hadapan. Okey, cikgu bagi contoh. Murid-murid boleh pilihlah mana-mana contoh. Ini hanya sebagai contoh sahaja, ya. Ada biskut, ada roti, ada bijirin, ada mentega kacang dan juga sebagainya. Jadi murid-murid boleh pilih. Kalau tak ikut yang cikgu tunjuk pun tak apa. Apa sahaja yang berada di rumah yang mempunyai label makanan. Jadi minggu depan cikgu nak semua murid bersedia dengan label makanan masing-masing. Okey. Jadi itu sahaja untuk minggu ni. Sekian, terima kasih.